Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, anda bersama dengan saya Ustaz Zai. Dalam siri kisah dari Al-Quran, kita membongkar, memahami dan memastikan yang kita faham setiap kisah-kisah yang kita selalu baca dalam Al-Quran. Sebenarnya kita baca banyak sangat kisah, cumanya kita tak sedar surah mana yang ada cerita-cerita tu. So galas kita dan juga kita punya kuliah kita ini dan juga siri video kita ini membongkarkan rahsia dan kisah-kisah yang berada dalam Al-Quran, khususnya dalam surah-surah juzuk 30. Ini adalah siri kisah dari Al-Quran. Kita fokus kepada surah juzuk 30. Dalam video-video kita sebelum ini, kita dah tengok surah-surah yang best-best yang kita dah baca sebelum ini. Ada cerita pasal gajah, ada cerita pasal kaum Quraisy, ada cerita pasal perangai orang yang suka menipu dengan nama agama, macam-macam. Hari ini kita nak sambung lagi kisah kita berkaitan dengan satu lagi surah yang menarik, yang sangat pendek. Surah ini pendek tetapi mempunyai maksud yang sangat besar kepada kita. So tuan-tuan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbincang hari ini berkenaan dengan surah Al-Asr. Surah apa? Surah Al-Asr. Surah Al-Asr adalah surah yang mana satu kita baca wal asr. Itu dia. So sebelum kita nak tengok cerita di sebalik surah ini, jom sama-sama kita baca dulu surah ini. Okey? So ready dengan Quran, surah dalam juzuk 30, surah Al-Asr. Okey? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Okey, so itu adalah surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini adalah surah 3 ayat yang berada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran hanya ada beberapa surah yang sangat pendek. Antaranya surah Al-Asr ini antara surah terpendek dengan 3 ayat sahaja dan bilangan perkataan yang sangat-sangat rendah. Bilangan perkataan dalam ayat ini bilangan ayat 3. Bilangan perkataan ataupun kalimah ada hanya 14 perkataan sahaja. Kalimah dia ada 14 sahaja. Yang lain-lain tu beribu-ribu, tapi yang ini hanya ada 14 perkataan sahaja. Sangat pendek. So dalam surah Al-Asr ini ada 3 ayat. Dia merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni surah apa Ustaz? Surah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi berada di Mekah selama 13 tahun dan surah ini turun ketika Nabi di Mekah, ketika dalam proses Nabi berdakwah dan bersusah payah berdakwah di Mekah ini. Ketika itu surah ini turun. Okey, so surah ini adalah surah yang ke-13 turun. So kalau kita ikut susunan turun bila, so surah ini sebenarnya dia turun awal, dia turun nombor 13. Maksudnya lepas berapa surah dia turun pula. Dia antara surah-surah terawal yang turun. So ini bagusnya surah ini. Apa maksud Al-Asr ni? Ada banyak sangat maksud. So ada ulama kata Al-Asr ini adalah masa yang telah berlalu. Maksudnya masa yang dah lepas. Ada ulama kata maksud Al-Asr ini adalah masa. Masa tu sendiri. Masa itu Al-Asr. Ada orang kata Al-Asr ni adalah waktu asar. Ada macam-macam maksud. Kenapa waktu asar? Sebab pada waktu itu, pada waktu zaman Nabi SAW, kalau waktu asar, orang Arab akan mula bersiap-siap. Dia ni gelabah nak tutup kedai lah, nak balik rumah. Dan waktu itulah orang akan guna untuk dia ni nak kira hari ni sale dapat berapa, duit dapat berapa. Dia nak kira keuntungan. So sebab itulah Allah SWT menurunkan surah ini. Ada yang mengatakan sebenarnya surah ini turun disebabkan masa. Memang Allah nak cerita pasal masa. Masa ini sangat penting. Ada yang menceritakan Al-Asr ini bermaksud adalah hari kiamat. Masa kiamat itu. So ada macam-macam perbandingan dan maklumat daripada ulama. Tapi yang paling penting Al-Asr ni sebenarnya adalah tentang masa. Sebab itu Allah sebut dalam surah ini, Allah ceritakan wal asr. Wal asr.
demi masa. Sesungguhnya manusia, Allah sembur lagi, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Demi masa. Masa ni adalah benda yang sangat hebat. Kenapa tuan-tuan dan puan masa ni sangat hebat? Sebab masa ini adalah satu makhluk yang Allah ciptakan, yang dia ini tidak boleh patah balik. Dia ini terus. Ini kehebatan masa ini. Dan masa ini adalah sangat-sangat berharga. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan umur kita berdasarkan masa. Umur kita ini ada masa dia. Ada masa dia pergi, ada masa dia datang. So ini umur kita dan berdasarkan masa. Sebab itu Allah sebut wal asr, demi masa, sesungguhnya semua manusia akan kerugian sekiranya dia tidak menggunakan masa dengan baik. Allah bagi peringatan kepada kita. Demi masa, sesungguhnya Allah memberitahu kepada kita, orang-orang seperti kita ini akan sentiasa berada di dalam kerugian. Kenapa? Kerana Allah SWT nak beritahu orang-orang yang sentiasa lalai dengan masa, dia takkan perasan cepat je habis waktu itu. Cepat je dia dah tua. Cepat je amalan dia tak banyak. Kecuali Allah sebut illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasau bil haq, dan mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran, dan mereka yang memberi pesanan kepada kesabaran. So ini adalah kisah tentang masa. Allah beritahu masa ini sangat bahaya. Pastikan kita betul-betul menjaga diri kita dan jangan lalai. Kerana ramai sangat orang yang rugi di hari akhirat kerana masanya di dunia tidak digunakan dengan baik. Kerana orang tak tahu berapa lama dia hidup di dunia. Disebabkan itulah dia leka. Sedangkan Allah dah bagi peringatan kepada kita, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian. Sebab itu kita kena hati-hati. Bayangkan surah ini sangat pendek dan Allah takdirkan surah ini pendek, tuan-tuan dan puan, sampai tahap kita ni kalau nak jadi imam, nak cepat, kita baca surah apa nak pendek? Surah ni lah, surah wal asr. Bayangkan maksud dalam surah ini adalah tentang masa. Padahal kita nak cepat tu, punyalah bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala, waktu kita nak cepat pun Allah masih lagi suruh kita ingat diri kita tentang masa. Nak cepat ni, nak laju ni, baca surah Al-Asr je lah. Tapi still Allah sebut kat kita wal asr, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Inilah kehebatan surah Al-Asr, walaupun pendek, mengingatkan kita tentang masa setiap masa. Ini kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kita tentang dunia dan isinya, dan mengingatkan kita tentang balasan dan hari akhirat walaupun kita tak sedar. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah SWT. Sebab itu surah ini kita baca selalunya lepas habis satu program ke, lepas habis kelas ke, orang yang kat depan sebab kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Imam Syafi'i kata memadai surah ini untuk mendapat petunjuk daripada Allah. Maksudnya baca surah ini insya-Allah orang akan faham petunjuk Allah SWT. Maksudnya dia tahu kepentingan masa, dia akan jaga diri dia elok. Dan sebab itu surah ini sahabat-sahabat Nabi SAW setiap kali habis majlis ilmu dia mesti baca. Setiap kali habis majlis ilmu dia mesti baca supaya mengingatkan diri mereka tentang masa. Masa itu penting, tuan-tuan dan puan, sebab kita tak tahu kita hidup berapa lama dan kita tak tahu berapa masa, bilakah kita akan ditarik nyawa oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba Allah yang sentiasa ingat dengan masa dan sentiasa menjaga masa kita kepada kebaikan dan kebenaran, insya-Allah. Saya Ustaz Zai, ini kisah dari Al-Quran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.